Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga SMK Sungai Kuit. Pada hari ini, cikgu akan tunjuk ajar salah satu lagi kaedah teknik kemahiran belajar. Dalam musim PKP ini, perlunya kamu menggunakan teknik ini sebagai salah satu kaedah untuk kamu belajar secara proses pembelajaran kendiri di rumah ya. Ini dipanggil teknik SQ3RG. Apa itu SQ3RG? SQ3RG latar belakangnya adalah merupakan satu teknik pembelajaran bersepadu yang menggabungkan pembelajaran berasaskan tulisan dan juga lisan. Apa yang kamu tulis dan apa yang kamu akan ulang, ya, kamu akan cakap dengan poin-poin yang penting, apa yang kamu faham berdasarkan tajuk yang telah kamu belajar. Dan teknik ini khusus berdasarkan kepada peta minda ataupun mind mapping. Kalau di sekolah kita didedahkan sekarang dengan ITING, peta ITING, ya, sama jugalah dengan peta minda itu, ya, bersama dengan pengurusan grafik organizer. Ikut kepada kaedah macam mana kamu nak buat, apa yang kamu dah faham dengan tajuk-tajuk tersebut dan kamu akan olahkan dalam bentuk grafik supaya ia boleh memahamkan lagi apa yang telah kamu belajar. Dan teknik ini juga menggabungkan 6 peringkat pembelajaran yang berfungsi serentak sambil menjana ingatan jangka pendek dan jangka panjang kita. Dalam memori kita, dalam minda kita ini, kita ada ingatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya. Dan teknik ini dipindahkan kepada pelajar sebagai teknik pembelajaran tersier ataupun TPT supaya prosesnya nanti kamu boleh ingat dan kamu tahu maklumat itu, mana maklumat yang penting yang perlu kamu ingat semula. Bagaimana SQ dan 3RG ini berfungsi? Ianya berfungsi secara berlapis sebenarnya. Ia maknanya ia mengulangi tanpa sedar dalam memori kita dan menyerap informasi apa yang kita baca itu dalam ingatan jangka pendek ke dalam jangka panjang, long term memory kita, melalui pengulangan tidak ketara semasa proses kita belajar ataupun kita membaca. Aplikasi 6 peringkat SQ ini beroperasi dalam keadaan normal, iaitu ia melibatkan satu bentuk soalan yang akan timbul dalam pemikiran kita. Bagaimana ia berlaku, apa menyebabkan ianya berlaku, siapa, bila, di mana, kenapa dan yang mana. Apabila persoalan ini sudah timbul dalam pemikiran kita, maka dengan itu memudahkan kita untuk membaca tajuk-tajuk yang perlu kita belajar itu. Bagaimana aplikasinya? Ia menggunakan seperti mana cikgu katakan tadi 6 prinsip asas. Prinsip yang pertama, apa yang dimasukkan dengan S. S adalah dalam singkatan dia dalam bahasa Inggerisnya dipanggil search, tinjauan. Kita membuat satu tinjauan. Yang kedua yang dimasukkan dengan Q adalah query, menyoal. Kita menyoal apa yang telah kita buat tinjauan hasil daripada pembacaan kita. Yang ketiga adalah read, membaca. Kita membaca tajuk-tajuk, ya, yang penting yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Dan keempat adalah berkaitan tentang revise, ulang kaji. Apa yang telah kita baca, kita akan ulang kaji, ya, dan kita buat dalam mapping peta minda tadi, ya, supaya kita boleh ingat tajuk-tajuk penting itu. Dan yang kelima, retrieve, kita luahkan. Melalui kita menyampaikan, sama ada kita menyampaikan kepada rakan-rakan kita dan orang yang lain. Kerana apa yang kita dah belajar itu, ya, bila kita sampaikan, maka ini akan mengukuhkan lagi ingatan kita terhadap apa yang kita faham tentang pelajaran tajuk itu. Dan yang keenam adalah berkaitan tentang G. G adalah berkaitan informasi tentang grafik, ya, pemetaan. Itu sebab apa yang kamu dah baca, satu tajuk dalam buku itu, sebaiknya kamu kena buat satu bentuk grafik supaya ianya mudah dilihat, dipandang dan diingat
khususnya kepada tajuk-tajuk apa yang penting dalam topik-topik pembacaan itu. Okey, maklumat tentang tinjauan ini. Pertamanya, kita buat tinjauan umum tentang isi kandungan atau dalam buku ataupun nota yang nak dibaca atau kita ulang kaji. Kemudian gunakan bahagian kandungan tadi dalam buku itu untuk membuat tinjauan tentang tajuk-tajuk utama dan juga tajuk kecil dalam buku tersebut. Dan tandakan tajuk yang dianggap penting berpandukan soalan lalu atau dengan bantuan guru. Maksudnya di sini mungkin ada tajuk-tajuk yang dianggap penting yang akan keluar soalannya. Kalau di sekolah biasanya guru-guru akan fokuskan tajuk-tajuk ini supaya kita ingat dan kita buat balik latihan, ya. Dan inilah perlunya soalan-soalan yang lepas. Kerana soalan-soalan yang lepas berdasarkan kajian, dia akan keluar balik pada tahun-tahun yang berikutnya. Jadi kalau kamu berjumpa dengan guru ataupun kamu dapat maklum balas dengan guru, sudah tentu kamu tahu apakah tajuk-tajuk penting yang akan keluar soalan-soalannya nanti. Kemudian yang kedua adalah berkaitan penyoalan. Cuba kita bentukkan soalan sebelum kita membaca satu tajuk itu. Ya, pilih satu tajuk yang hendak kita baca. Ya, cipta soalan umum dalam pemikiran kita. Sebagai contoh, berkaitan peti ataupun kilat. Bagaimana kilat ini berlaku? Apa yang menyebabkan ianya berlaku? Siapa yang mencipta kilat ini? Bila peti ini berlaku? Di mana pula selalunya ia berlaku? Dan kenapa peti ini berlaku? Inilah soalan yang timbul dalam pemikiran kita supaya kita dapat pemahaman lebih apabila kita membaca nanti. Dan untuk menjawab soalan dalam minda ini, kita perlu membaca. Dan yang ketiga dah tentulah membaca. Buat bacaan permulaan dengan membaca keseluruhan tajuk-tajuk utama secara umum dalam bab itu untuk mendapatkan gambaran jawapan kepada soalan yang telah kamu timbulkan tadi. Dan buat bacaan terperinci bagi tajuk dalam bab itu dan catatkan isi-isi penting dalam bentuk nota ringkas dengan ayat sendiri. Ya. Dan selesai membaca mengikut urutan tajuk tadi, kamu buat nota penting dan seperti mana yang cikgu katakan tadi, boleh buat dalam bentuk mapping, item peta minda ataupun bentuk grafik yang mana memudahkan kamu untuk kamu mengingat. Ini adalah 3 prinsip. Ada 3 lagi prinsip yang cikgu akan sentuh akan disambung pada masa akan datang. Cikgu harap kamu dapat melaksanakannya dengan lebih baik. Terima kasih.